atas setiap langkah perjalanan kita ini, sebab kita nak memberi pengisian kepada roh dan jiwa kita. Kerana yang lapar selama ini bukan jasad kita, tetapi yang lapar adalah roh kita. Apabila roh kita lapar, kita mudah marah, kita mudah rasa kesal, kita tak dapat rasa manis saat sujud kepada Allah, kita tak rasa apa pun saat kita sebut nama Allah, kita tak rasa apa pun kalau kita sebut tentang Rasulullah. Itu adalah indikasi yang roh kita sedang sakit, dan roh itu perlu diminta tolonglah ubat. Dan Allah telah takdirkan kita untuk datang untuk merawat roh kita, jiwa kita, hati kita semua. Di manakah? Bukan pada tempat, tetapi apabila kita menghayati apa yang kita lakukan di tempat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab saya rasa satu motivasi yang sangat besar. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dia daripada Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين بغير إثم ولا قطع رحم فقلنا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعداد Nabi tanya, satu hari Nabi keluar di masjid Nabi itu, Nabi keluar dan Nabi tengok kunna fi suffah, kami berada di tempat suffah ni payah sikit nak terang bang. Kalau kita tengok di Raudah tu belakang tu ada satu tempat yang satu kaki lebih tinggi, itu disebut sebagai tempat al-suffah. Kami berada di situ, maka Nabi tanya soalan kepada kami, orang-orang miskin. Siapa yang kata Nabi nak pergi ke Aqiq, sebab saat ini kita akan pergi ke Wadi Aqiq dan Buthan. Siapa yang nak pergi ke sana dan pulang balik ke Madinah bawa 2 ekor unta kaumawaini yang sangat subur, yang sangat cantik, dan kamu mendapatinya tanpa kamu melakukan sebarang dosa. Semua para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah kami tidak. Rasulullah sedang nak bagi tahu kita kekayaan jiwa. Rasulullah nak bagi tahu kita sekarang ni kekayaan jiwa. Sebab yang miskin kita sekarang ni bukan miskin harta. Alhamdulillah, semua yang ada di sini dalam akaun paling tidak sikit 1 juta. Amin. Amin. Paling tidak tu ya. Dah. Ya. Baik. Dah bilion kan baik pula. Tiba-tiba ada. Jadi Nabi sebut, tidakkah kalian tahu bahawa kalian apabila pergi ke masjid di awal pagi, lantas membaca atau mempelajari 2 ayat Allah, itu kata Nabi lebih baik daripada kamu mendapat 2 ekor unta yang sangat subur, yang sangat elok, yang sangat baik tersebut. Kalau sekarang kamu baca 3, kamu akan dapat 3. Kalau sekarang kamu baca 4, kamu dapat 4. Wa min a'dadihinna minal ibil, sebanyak mana sekalipun kamu akan dapat lebih banyak. Jadi sebab itu insya-Allah Nabi SAW menyuruh kita datang ke sini, sebab Nabi mesti ada sebab kenapa Nabi berulang pada setiap Sabtu. Nabi mesti datang, sama ada menunggang unta ataupun berjalan kaki. Ya, cuba bayang, saya tadi bila masuk, ya Allah, mesti Nabi ada message Nabi nak sampai pada kita yang duduk 1400 tahun di belakang hari. Mesti ada message kenapa Nabi SAW suruh kita datang. Baik semua yang saya kasih sekalian, dan saya suka sebab perjalanan kita hari ini berdasarkan kepada ayat
yang saya bacakan daripada surah Al-Baqarah yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Trip kita pagi ni perjalanan kita pagi ni insya-Allah dia beri makna dua ni. Yang pertama walladzina hajaru wajahadu. Sebab tu hajaru ada kat sini sebab kita belajar tentang hijrah. Dan kita pergi ke medan Uhud, di sana adanya jahadu, berjuang. Jadi kita nak ambil roh, dua roh hari ni. Kita nak ambil yang pertama roh hijrah. Yang kedua adalah roh jihad, berjuang. Ya. Dua roh ni insya-Allah sebab kita nak tak nak kita akan tinggalkan bumi ini, takkan kita lama berada di sini. Tapi kita nak bawa roh hijrah dan roh jihad insya-Allah. Baik semua yang saya hormati, bila sebut hijrah sebab ini bukti dia. Ya. Masjid Quba, dan sebab tu Nabi minta kita datang sebab inilah asas kepada hijrah Nabi, asas kepada pembentukan tamadun Islam, asas kepada rumah Allah, asas kepada akrab dengan Allah, dan asas kepada rapat dengan manusia. Ingat tak semalam? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masih. Dah tak insya-Allah ya. Kita tak kenalan dengan ramai lagi sebenarnya ya. Jadi insya-Allah perlahan-lahan kita akan berkenalan dengan semua separuh baru. Baik semua yang saya kasih sekalian, bila kita nak hijrah, sebab hanya orang berhijrah akan sampai pada Allah. Orang yang tak nak hijrah, dia tak akan sampai pada Allah. Dia akan kekal di dalam dosa dan dia mati dalam dosa. Dia kekal dalam keadaan tak baik dan dia akan mati dalam tak baik. Hanya orang hijrah. Sebab tu hijrah ni ada satu roh yang kita kena bawa, bukan hanya di sini tetapi sehingga kita balik nanti kobarkan semangat untuk hijrah, untuk hijrah, untuk hijrah. Cuma semua yang dikasih sekalian, mungkinlah macam saya katalah, saya pun tak boleh nak panjang sangat kan bila ceramah berdiri ni kan. So tengok kan, tengok macam Allah. Jadi kena kompres kan. Baik semua yang dikasih sekalian, untuk hijrah ada satu benda yang paling penting. Untuk boleh kita berhijrah ada satu benda yang mesti ada. Bolehkah kalau kita nak jadikan ini sebagai sebuah muzakarah? Apa benda tu mungkin? Saya sedang tanya. Tak boleh tanya kan? Dia tak limat lagi kot ya. Tak boleh tanya. Apakah yang penting bila kita nak hijrah? Hijrah itu wajib, ingat? Mesti. Kalau tidak kita takkan ke mana-mana. Walladzina innal ladzina amanu walladzina hajaru. Mesti hijrah. Apa benda yang mesti ada? Ya? Insaf. Istiqamah. Insaf. Mujahadah. Baik, alhamdulillah, masya-Allah. Memang betul lah. Datuk, kawan kita kali ni memang dah dapat homework kan? Asal ceramah tu jawapan tepat je kan? Masya-Allah, cemerlang sungguh ya. Baik, tanpa mengurangkan markah yang diberikan kepada jawapan tadi, ada satu benda yang paling penting bila kita nak hijrah. Namanya adalah hidayah. Kita tak akan boleh hijrah kalau Allah tak bagi hidayah. Kita tak akan boleh hijrah kalau Allah tak bagi hidayah. Tak ada siapa boleh bergerak untuk buat hijrah kalau dia tak diberi hidayah oleh Allah. Dan kerana itulah doa yang wajib kita minta adalah hidayahkan kami ya Allah jalan yang lurus. Hidayahkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Dan hijrah ni tuan-tuan terbagi pada dua. Ya, hijrah terbagi pada dua. Senang nak ingat, semalam kan banyak dua je kan. Mungkin sebab saya anak kedua kot. Jadi cari hak dua je. Nombor 3 nombor pun tak cari. Mak nampak tentang 2, 3, 4 tak cari 5, 6, saya tak cari lagi. 2. Hijrah terbagi pada 2.
hidayah terbagi pada, which is hijrah itu terbagi pada dua. Hidayah terbagi pada dua. Yang pertama disebut sebagai jadi habis ini dah boleh jalan dah. Ya, dan ingat betul sebab ni keluar hujung tahun. Biasa hujung tahun keluar. Yang pertama, nama hijrah tu apa? Saya ulang sekali lagi. Kalau Allah tak bagi hijrah, walaupun kita duduk sebelah Nabi, kita takkan boleh hijrah. Kalau Allah tak bagi hidayah. Maka hidayah yang pertama namanya disebut oleh ulama sebagai hidayah intibahah. Saya sebut sekali lagi. Yang pertama disebut sebagai hidayah intibahah. Apa nama dia? Hidayah intibahah. Masya Allah, macam orang Arab betul. Jadi kalau orang Arab lalu dia kata ni isu min alham min Suria. Ya. Yang pertama nama apa? Hidayah intibahah. Yang kedua, hidayah istiqamah. Okay. Dua hidayah inilah benda paling mahal yang kita minta daripada Allah. Semayang kita, tahajud kita minta, ya Allah, kita tak boleh tak dapat dua hijrah ini. Intibahah maknanya adalah hidayah yang membangunkan seseorang daripada lalai. Hidayah ini sangat powerful. Hidayah ini sangat berkuasa. Orang kalau Allah bagi hidayah ini, dia akan bangun yang walaupun selama ni dia banyak dosa. Dia bangun sebab Allah bagi hidayah intibahah. Dan dia tak peduli. Kalau dia orang kafir, dia dapat hidayah ini menjadikan dia nak pada Islam. Dan hidayah ini, Masya Allah, saya yakin semua yang ada di sini Allah dah bagi. Yang menyebabkan kita rasa, ya Allah, aku nak jadi baik, ya Allah. Selama ni kita tak peduli pun tentang solat. Kita tak peduli pun mungkin tentang agama. Kita tak peduli pun tentang syurga. Tak peduli tentang neraka. Tapi sekarang kita peduli. Sebab hidayah intibahah. Dan nanti insyaAllah lepas kita cerita beberapa perkara tentang hidayah intibahah. Dan kemudian hidayah yang kedua, hidayah istiqamah, yang menjadikan kita bukan sekadar nak bergerak, tetapi kekal bergerak di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, jom kita ke bas. Tapi sekali lagi kita baca doa semalam. Ya, doa semalam memang sesuai lah ya. Dia boleh dua kita bersurai. Baik, ingat doa semalam, doa yang diriwayatkan oleh Abu Darda daripada Imam Tirmidzi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuqarribuni hubba. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min al-ma'i al-barid. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan ini amalan ya, amalan. Ingat, kita punya jernih ini adalah apabila kita mengamalkannya. Baik, bagi dia orang. Okey. Kongsi amalan ini yang boleh tengok dalam riwayat Imam Tabrani, Imam Baihaqi, Ibn Abdul Bar. Baik, dia cerita tentang seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Muzani. Boleh ingat? Siapa nama dia? Muawiyah bin
Muawiyah bin Al-Muzani. Baik. Kisah dia sikit je, berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Ketika Nabi berada di Tabuk. Tabuk ni di belah Syam. Dan Nabi mendapati bahawa kenapa ya langit menjadi gelap, matahari menjadi tak macam biasa. Maka Nabi bertanya kepada Jibril. Sekarang video. Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa jadi macam ni? Maka kata Nabi, sesungguhnya di Madinah seorang sahabatmu meninggal dunia dan Allah menghantar 70,000 malaikat turun daripada langit yang menyebabkan sekarang matahari menjadi diam, matahari menjadi dingin untuk solatkan jenazah dia. Dan Nabi SAW, Jibril bertanya, nakkah kau solatkan untuknya? Ya, kata Nabi. Maka Jibril ketika itu menunjukkan arah dan mengajak para malaikat seramai juga 70,000 malaikat dalam 2 saf untuk Nabi menjadi imam mensolatkan Muawiyah ibn Muawiyah al-Muzani. Habis Nabi tanya, apakah amalan dia sampai begitu sekali ya Rasulullah? Amalannya adalah kerana dia terlampau sayang kepada Qul huwallahu ahad. Dia membacanya ketika dia duduk, ketika dia berdiri, ketika dia berpergian, ketika di rumah, di mana-mana dia membaca Qul huwallahu ahad. Nasib baik tak? Nasib baik tak? Nasib baik kan? Kalau lah dia baca surah Baqarah. Nak bergerak satu pun tak boleh kan? Jadi insya-Allah bermula dari sini sepanjang hayat kita nanti insya-Allah jadikan kita membaca Qul huwallahu ahad. Dalam trip kita ini bermula sekarang habiskan 1000 insya-Allah. Ya, semoga kita jadi macam Muawiyah ibn Muawiyah al-Muzani yang akan dilayan roh kita ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Macam biasa bila kita nak bersurai apa kita buat?